Baiklah, kita bertemu lagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi topik hari ini kita akan melihat 4.2.10 ataupun membina laman web ataupun laman sesawang yang interaktif. Jadi kita akan mula berkenalan dulu dengan langkah-langkah untuk menghasilkan laman web yang interaktif. Jom. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid boleh menyenaraikan langkah-langkah membina laman sesawang interaktif. Pengenalan. Domain merupakan sekumpulan komputer dan peranti dalam satu rangkaian yang ditadbirkan sebagai satu unit dan mempunyai peraturan dan prosedur yang sama. Domain ditakribkan mengikut alamat Internet Protocol ataupun IP dalam Internet. Nama domain digunakan untuk mengenal pasti satu atau lebih alamat IP. Nama domain digunakan dalam URL untuk mengenal pasti sesuatu laman sesawang. Tapak sesawang pula ialah satu himpunan fail www dengan satu laman sesawang utama yang dikenali sebagai homepage. Pada laman homepage, terdapat pautan ke laman-laman sesawang lain yang terdapat dalam tapak sesawang yang sama. Laman sesawang interaktif merupakan laman sesawang dinamik yang membenarkan pelawat berinteraksi dengan isi kandungan yang terdapat dalam laman tersebut. Pelawat boleh menghantar komen melalui ruang komen, melakukan navigasi dengan klik pada pautan dinamik ke laman-laman sesawang yang lain, mendengar audio, menonton video, dan sebagainya. Kita akan melihat peta alir langkah-langkah dalam membina laman sesawang yang interaktif. Langkah yang pertama adalah pilih topik dan tajuk laman web sesawang. Yang kedua adalah mengumpulkan maklumat. Langkah seterusnya yang ketiga adalah lancarkan perisian aplikasi Notepad. Langkah keempat pula adalah layari laman sesawang yang telah Anda bina. Dan langkah kelima, baiki ralat jika ada. Langkah seterusnya, layari internet. Langkah ketujuh, mod naik file. Dan langkah yang terakhir, lawat tapak sesawang yang telah siap dibina. Jadi kita akan melihat satu persatu berkaitan dengan 8 langkah untuk membina laman sesawang yang interaktif ini. Kita lihat langkah pertama dahulu, memilih tajuk dan topik laman sesawang. Perkara yang dilakukan pada langkah pertama adalah pikirkan topik kecil dan tajuk bagi laman sesawang. Lakarkan papan cerita yang lengkap. Seterusnya kita melihat perkara yang dilakukan dalam langkah kedua. Yang pertama, kumpulkan terlebih dahulu semua maklumat yang diperlukan bagi topik yang telah dipilih. Contohnya, teks, image, dan grafik, pautan luar dan dalaman, serta audio dan video. Seterusnya dalam langkah ketiga, perkara yang perlu dilakukan adalah mula menulis kod arahan HTML yang lengkap dalam perisian Notepad dengan memasukkan banner,
menu, frame, ruangan komen, dan pull down menu. Manakala dalam langkah keempat, perkara yang perlu Anda lakukan adalah layari laman seseorang yang telah Anda bina dengan mengklik pada file HTML yang disimpan. Seterusnya, dalam langkah kelima, membaiki ralat jika ada. Perkara yang dilakukan jika ada ralat ataupun output berlainan dengan jangkaan, periksa kod atau cara dan baiki ralat tersebut. Melayari internet, perkara yang perlu dilakukan adalah perkara yang pertama, cari dan pilih satu tapak sesawang yang sesuai, kemudian daftar untuk menggunakan tapak sesawang tersebut, dan seterusnya ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam tapak sesawang tersebut. Seterusnya, dalam langkah ketujuh, muat naik file. Apa yang perlu dilakukan adalah muat naik semua file yang diperlukan dengan mengklik pada butang upload file. Klik pada butang preview untuk melihat file yang telah dimuat naik. Dan yang ketiga, klik butang save untuk menyimpan file-file Anda di dalam tapak sesawang. Dan langkah terakhir, perkara yang perlu dilakukan adalah semak dan pastikan semua pautan berfungsi dengan betul. Pastikan semua kandungan teks, grafik, dan sebagainya berfungsi dengan betul. Dan baiki ralat jika ada dan muat naik. Demikian tadi 8 perkara yang telah dilakukan. Coba Anda buat perkara ini. Layari internet dan kaji laman-laman sesawang interaktif tersebut, dan lihat apakah fitur-fitur yang menarik perhatian Anda. Buat satu peta pokok hasil kajian Anda. Selamat mencoba. Baiklah, demikian cara-cara ataupun langkah-langkah untuk membina ataupun menghasilkan laman web yang interaktif. Jadi pada kelas seterusnya kita akan mendalami ataupun kita akan belajar secara praktis untuk menghasilkan laman web yang interaktif. Jangan lupa subscribe untuk kelas akan datang.